Saya tidak dengar dia punya ni. Macam last week, last class pun apa tu, baca doa pun saya nak dengar di sini, tapi bila saya tengok recording sebenarnya ada je full, mungkin salah. Okay, so mudah-mudahan kelas kita pagi ini diberkati. So guys, before we go further, I just want to do a quick check up on how you have done with your first and second quiz 1.1 and 1.2, yeah. Okay, window. Okay, this one. Okay, so kita tengok X01. So far kita tengok X01. Okay, average for quiz 1.1 and 1.2 is 91.77%. That's very good. Okay. Elvisia masih belum jawab. Azwani masih belum jawab. Karunisa 1.3 belum jawab. Irsyad 1.3 belum jawab. Okay, yang lain good job. Okay. X02 pun tidak kalah hebat juga, but then Behold Joe 1.3 belum jawab lagi. Sudah tengok video ke belum ni? Danish Haikal langsung belum try. Finn 1.3 belum. Lydia langsung belum try Lydia. Okay, ada Azni bagus. Yang lain semua very good. Okay. Fatima belum lagi jawab dua-dua. Nurul. Siti Nalia pun belum try jawab lagi. Okay. And then X03, wow. X03 tengok dari atas. Eden 1.3 belum jawab. Claire 1.3 belum jawab. Luke 1.3. Okay, 3 orang je. Okay. So I hope by after the end of this class today, kamu boleh get back to this this topic 1.1, 1.1, 1.3 untuk kamu tengok balik dia punya soalan, dan siapa yang rasa mau kasih bagus markah dia boleh resubmit. Tapi yang sudah resubmit tu siap-siap, I can't do anything about that. Maksimum saya bagi 2 kali saja. Okay, so that sekarang kita akan go to persoalan yang ada. Okay, let's go do a recap on 1.1, 1.2 and 1.3. Are you ready, guys? Ready, sir. Okay, so organic compound. Okay, organic compound is the topic. Okay, the whole topic. Saya bagi tahu dulu, organic compound ni adalah organic chemistry, sebenarnya adalah salah satu cabang dalam chemistry. Chemistry ni dia ada organic, inorganic dan juga physical yang paling besar lah, dan selalu ditambah dia adalah untuk experimenting, kita panggil sebagai analytical chemistry. Okay, jadi dalam 4 cabang ni tadi, okay, organik ni salah satu yang kamu akan belajar SEM ni lah. Yang sebelum ni kalau kamu belajar pasal periodic table itu inorganic. Dalam bahasa Melayu dia kimia tak organik. Ini yang organik. Okay. Yang satu lagi kalau melibatkan pengiraan, contohnya macam perubahan suhu, perubahan physical, chemical change itu semua dipanggil sebagai physical chemistry. Ya, ada pengiraan-pengiraan itulah, suhu-suhu, itu semua adalah physical chemistry. That's how you put it simple lah. So organic chemistry ni dia specifically tentang yang paling besar lah, dia melibatkan organic compound. Okay, organic compound ni pula adalah compound yang mengandungi at least dalam bahasa Melayu dia sebatian organik. So definition yang saya boleh letak beginilah, dia adalah compound yang mengandungi satu atau at least satu karbon, yang mana karbon tu dia attach kepada, dia punya Q adalah karbon. Karbon tu dia ada hidrogen paling utama, atau ada oksigen di sana, ada nitrogen, ada halogen. Okay. Dan juga dia ada benda lain lah, biasanya ada sulfur, tengoklah apa compound yang ada. Tapi okay, dan dia punya keywords nanti, dia punya specialnya organic ni, organic compound ni, dia ada kumpulan berfungsi ataupun kita panggil sebagai functional group. Itu nanti kamu tengok di 1.3. Okay, before that, so subtopic untuk chapter 1 ini, introduction dulu .
subtopik untuk chapter 1 adalah ada 6 subtopik daripada intro, structural formula, classification, hydrocarbon, isomerism dan juga basic reaction. So ini adalah intro semuanya. Semua ni dia geli-geli ketiak saja, tapi untuk kali ini kita akan bincang dulu 1.1, 1.2 dan selepas ni 1.3 terus. Kita habiskan 3 subtopik terus. Okay. So, at the end of this lesson ini dia. Okay, sudah tengok video kan? Okay. Jadi sekarang yang saya mau kamu tengok adalah ini ada definition ringkas lah yang saya boleh bagi. Okay. Now, ini contoh-contoh organic compound dalam kehidupan harian kita. Okay. Alright, so ada methane, dia adalah komponen gas asli. Penicillin, ubat, okay, antibiotik. And then glucose ni gula. Nikotin yang dalam tembakau. Okay, tengok dia ada nitrogen sana, karbon. And then urea. Okay, urea dalam baja ataupun dalam air kencing kamu juga ada seperti ini. Ini formula dia. Kamu buang air kecil keluar begini. Tidak. Okay, and then dia ada DDT, a pesticide component. Alright. And DDT itu nama pendek dia. Nama panjang ni dichloro-diphenyl trichloroethane. Oh my goodness. Okay, nanti kamu akan, I hope by habis chapter 2 nanti, bukan, by habis semester ni lah kali ya, kamu sudah pandai bagi naming untuk benda begini. Okay. Alright. So itu contoh saja ya guys. Okay. Now, ada lagi satu lagi, kafein. Kafein kita jumpa dalam kopi dan juga teh. Dan yang ini, di mana kita jumpa ni? Itu DNA. Dalam tu kita jumpa benda ni dalam kamu punya badan, dalam genetik kita. Okay, dia adalah benda-benda macam ni. So since kamu ada ambil biology, saya yakin kamu pernah jumpa benda-benda macam ni. Okay. So far so good people? 1.1. Yes, sir. Okay, sir. Alright, now kita pergi 1.2. Habis sudah 1.1. Introduction, itu saja introduction. Okay. Now, sebelum saya perkenalkan structural formula. Structural formula ni adalah benda yang menunjukkan, bukan benda, formula yang menunjukkan macam mana atom tu bonded together dalam satu molekul. Okay, sebelum ni, masa semester 1 kamu sudah belajar molecular formula tu apa, empirical formula tu apa. Itu kamu mau tahu berapa bilangan karbon, hidrogen atau berapa bilangan komponen dan kamu tulis dia punya formula seperti ini, betul? Okay. Kalau molecular formula dia tunjukkan formula sebenar. Kalau empirical formula dia tunjukkan the simplest ratio. Betul? Jadi kali ini kita akan belajar yang satu lagi jenis formula, iaitu structural formula. Dia tunjukkan macam mana atom-atom itu berhubung dalam dia punya formula itu. Macam ini kan kita nampak ada 2 karbon, 6 hidrogen, 1 oksigen. Tapi in reality boleh jadi dia punya susunan macam ini sebenarnya. Susunan dia macam mana dia berbonded. Berikat. So dia ada karbon di sini dengan 3 hidrogen, and then satu lagi karbon pergi sini, and then satu lagi dengan hidrogen di sini, di bawah sini hidrogen, lepas tu oksigen, lepas tu hidrogen. Oh damn, macam mana begitu? So, ini adalah contoh. Okay, lepas ni kita akan belajar macam mana. So, tujuan dalam kali ini adalah bukan untuk kamu sendiri susun. Kalau dibagi, macam mana kita mau susun ni? No, bukan. Tujuan kita belajar session untuk syllabus kamu adalah your level is to put this, okay, into something else. Okay. Sebab apa? Structural formula sebenarnya dia ada 3 jenis pula. Dia ada expanded structure, condensed dan skeletal. Jadi yang dia tunjuk detail begini, karbon kepada 3, hidrogen kepada karbon 1 begini semua ini dipanggil sebagai expanded structure. This is what we call as expanded. Semuanya dia kasih tunjuk. But then, selain daripada expanded, kita juga boleh tulis dalam bentuk condensed and also skeletal, tulang-tulang, rangka. Now, before that, ada beberapa rule yang kamu kena tahu. Ada 4 little tips saya bagi. Okay. Yang pertama sekali, okay, the main atom dalam organic compound adalah karbon. Jadi kamu kena tahu bahawa karbon mesti ada 4 bond. 4 covalent bond. 4 tu macam mana? 4 tu boleh jadi sama ada semuanya single, atau ada yang double, ada yang single, atau ada yang triple, ada single. Okay, kamu pernah nampak kan kalau dia single satu sajalah kan? Coba. If it's single, kalau dia single dia begini. Kalau dia double dia begini. Kalau dia triple dia begini. 3.
Pernah nampak kan ni dalam chapter 7 chemical bonding, sem lepas. Kita ada belajar kan single, double, triple, betul? Tapi tidak ada quadruple, tidak ada 4 bond, tidak ada. Wala, tidak wujud. Jadi karbon ni dia boleh buat single, sama ada dia buat 4 single macam tadi, ini 4 single. Tengok macam karbon ini. Karbon ini ada 4 single. 1, 2, 3, 4 single bond melekat dengan karbon ini. Karbon ini pun sama, 4 single melekat dengan dia. Begitu optionnya. Atau dia boleh buat double bond. Contohnya macam ni. Kamu pernah nampak ni kan, si double bond O. Lepas tu kita buat begini. Contohnya begini. Nampak kan ni? Di sini ada berapa double bond, berapa single bond? Ada 1 double bond, ada 2 single bond. Jadi total bond dia berapa? Total kita kira 1, 2, 3, 4. So enough for carbon already. Boleh guys? Boleh sir. Boleh sir. Dia mesti 4. Kalau kamu tanya saya, semestikah karbon itu 4? Mesti 4. Jadi kalau saya lukis begini, bolehkah begitu saja? Guys? Tak boleh sih. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab tidak cukup 4. Okay, that's the rule for Kalau carbon. lebih dari 4 saya boleh. Apa dia? Lebih dari 4. Ya, lebih dari 4 pun tidak boleh. Tu. 5 bond tidak boleh, 3 bond pun tidak boleh. Maksudnya apalagi kalau 2 ataupun 1 ataupun 6 tidak boleh juga lah. Jadi dia mesti ngambil 4 bond. Okay, boleh ya? Okay. Item yang kedua yang famous dalam organic compound adalah hydrogen dan juga halogen. Okay. Sebenarnya saya lebih suka buat daripada nitrogen dulu. Nitrogen dia mesti ada 3 bond. 1 lone pair, nantilah dulu tu. Lone pair nanti. Yang penting kamu tahu dia mesti 3 bond. Oksigen mesti 2 bond, 2 lone pair. Okay. Hydrogen dan halogen 1 single. Okay. Tidak semestinya ada 3 lone pair, tidak. Okay. 3 lone pair ni hanya untuk halogen saja. Okay. Contohnya macam ini. Kejap. Okay, contohnya. Ini halogen. Ini halogen, ini hidrogen. Kita bagi contoh yang tadi ya. Ini halogen. Okey, tengok sini guys. Okey, hidrogen ini tengok betul-betul. Dia ada berapa bond? Hidrogen ini ada 1 bond, cukup sudah untuk dia. Hidrogen ini pun 1 bond sudah, cukup sudah untuk dia. Hidrogen ini cukup sudah 1 untuk dia. Karbon ini 4 bond, cukup untuk dia. Klorin ini pula, okay, dia ada 1 bond, betul? Sebenarnya cukup sudah untuk dia. Tetapi di sebalik dia ada 1 bond saja klorin ini, sebenarnya dia ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada lagi ni nah. Ini lone pair. Masih ingat istilah lone pair? Elektron yang ada berpasangan begini, yang tidak jadi bond. Ini adalah lone pair. Klorin dia ada lone pair. Coba kamu fikir betul-betul. Kenapa sir? Kenapa klorin dia ada bond 1, 3 lone pair. Sedangkan hidrogen dia bond saja, dia tidak ada lone pair. Cepat ada idea. Kenapa? Sebab balance elektron. Sebab hidrogen dia untuk capai oktet dia perlu 2 elektron saja. Yes. Hidrogen dia capai bukan oktet dia capai duplet saja. Ya, duplet saja kan. Sedangkan karbon dia oktet. 2, 4, 6, 8. Oktet karbon. Klorin dia tidak boleh duplet, dia oktet juga kan klorin. Klorin dia 2 di sini sudah jadi bond. 4, 6, 8. Itu logik di sebalik dia. Kenapa? 4 di situ. Boleh guys? Boleh sir. Begitulah ceritanya. Okey. Jadi ini kena hafal lah. So macam mana hafal sir? Okey, hafal je. Kalau saya suka hafal con. Okey, hafal con dulu. Lama-lama kamu akan terbiasa sebenarnya. CHON. Jadi 4, 1, 2, 3 gitu. Karbon 4, hidrogen 1 single. Okey, oksigen 2, nitrogen 3. Okey, bila cakap pasal oksigen 2 covalent bond, kalau 2 covalent bond maksudnya
sama ada single, ada 2 single atau boleh jadi 1 double bond. Boleh faham? Boleh, sir. Ada soalan di situ? Boleh saya teruskan? Alistair, faham ke Alistair? Paham, sir. Okay. And then last kali nitrogen, 3. 3. 3 tu maksudnya apa? Apa kemungkinan dia kalau 3? Beverly. Okay, kalau nitrogen 3, Beverly. Mana Beverly? Iya, sir. Okay, so Beverly, kan dia cakap nitrogen has 3 covalent bond. Okay, 3 covalent bond tu apa dia punya jenis bond? Single kah, double kah, triple kah? Macam mana dia punya kemungkinan yang boleh dia buat? Double atau triple? Single tak boleh? Tidak. Semua setuju? Dia bilang nitrogen tu dia boleh buat double saja ataupun dia boleh buat triple saja. Dia boleh buat single. What do you say, people? Single pun boleh, sir. Single pun boleh. Tapi macam mana? Okay, begini. Nitrogen tu dia boleh buat 3 single. Okay, ataupun dia boleh buat 2 single, 1 single, 1 double atau 1 triple, begitu. Apa dia punya point? Pointnya adalah mesti 3 bond. 1, 2, 3 bond. 1, 2, 3 bond. Ini 1, 2, 3 bond. Faham? Faham, sir. So, jangan tiba-tiba sudah ada triple di sana, single lagi di sini. Cannot. Okay? Dia sudah melangkau dia punya norm, dia punya norma tadi. Dia mesti total dia mesti 3 saja. Jadi kalau sudah ada triple di sana, jangan lagi buat single 1. Sudah cukup. Okay? Alright, boleh? Boleh, sir. Okay, kita move on. Itu adalah benda paling penting dalam ini. Ini dia punya starting ni. Okay, sekarang, okay. Kita belajar beza antara expanded, condensed dan juga skeletal. Kita belajar dia mau kasih transform from one structure to another structure. Jadi ini saya sudah assume kamu sudah tengok dalam video. I don't have to repeat the same example. Condense, okay. Okay, saya sudah explain dalam video. So sekarang kita akan terus buat soalan sambil kita tengok di mana part yang kamu kurang faham sebenarnya. Ini sudah tengok kan? Okay, sudah tengok dia punya, ni belum lagi. Kita tengok soalan ini sekarang. Mari kita bincang soalan ini. Okay, I have this exercise. Okay, this one. Kita buat soalan 1 ni. So, fill in the blanks with suitable formula. So sekarang dia bagi yang pertama, dia bagi yang condensed begini. So how do you transform this into expanded? Okay. Siapa ya saya mau panggil? Mari kita tengok jawapan. Boleh tak saya minta kamu buat ni? Can I give you like 5 minutes to do this? Boleh, sir. Okay, kita bagi kamu 5 minit untuk buat ni dulu. Yang pertama dulu, kita buat yang pertama. Okay. Sir, Yes, Ervin. perlu buat jadual dia juga kah? Anda payah pun tak apa. Kamu buat sejak. Yang penting kamu label je lah expanded skeletal. Okay, sir. Okay, saya tunjuk di sini lah, boleh kah? Tapi sambil tu. I wanna save the time. Saya bagi latihan lain. Okay.
Actually ada latihan dalam test yourself sebenarnya, kamu sudah boleh tengok dan dia ada punya discussion sudah. Okay, tengok Exponents dia begini kan. So what is the tips? Kita mulakan dengan cek berapa karbon. Okay, saya highlight lah karbon yang ada. Besar sangat. 1, 2, 3, 4. So kita mulakan ada 4 karbon. Jadi saya buat begini guys. 1, 2, 3, 4. So ada 4 karbon. Kita buat bond antara karbon dulu. Okay. So sekarang kita check. At the first carbon ada apa yang melekat dekat at the first carbon? Dia ada Hydrogen. 3 H, betul? So 1, 2, 3. Dan semuanya hidrogen. Boleh? Okey. Dekat karbon yang kedua, apa yang melekat dengan dia? Ada H. Apa maksud bracket NH2 ni? Dia ada branch. Yes, jadi di atas ke di bawah H? Mana-mana je boleh. Yes, betul. Mana-mana je pun boleh. Katalah saya mau buat di bawah H sebab di atas tu ruang dia besar kan. Jadi NH2. Okay, dia mau expand kan. Jadi N tu kasih expand lagi. N tu ada 2 hidrogen. Jadi 1 H, 1 lagi H. Begitu. Okay, and then next adalah CH2. Maksudnya ada 2 H kan. Jadi 1 H, 1 H. Dan last sekali, the last one adalah, H2OH. Maksudnya apa? Ada 2 H, okay. 2 H, 1, 2. Lepas tu OH. Okay. Jadi OH tu di mana mau letak? Kita pun sambunglah dekat sini. Siapa yang melekat dengan karbon? O kah H? O. Kenapa O? Tengok OH. Okay. Kita tengok kelogikan sekarang. Okay. Kita tengok logiknya. Kita cek dengan karbon dulu. Karbon maksudnya dia kena ada berapa bond guys? Karbon? 4. Okay, 4. Tengok karbon ni. Karbon yang pertama. 1, 2, 3, 4 bond. Cukup. Okay. 1, 2, 3, 4 bond. Okay. Karbon yang kedua pula. 1, 2, 3, 4 bond. Cukup. Karbon yang ketiga. 1, 2, 3, 4 bond. Cukup. Karbon yang kelima. 1, 2, 3, 4 bond. Cukup. Okay, so karbon sudah tiada masalah. Hidrogen. Hidrogen yang pertama ni single. Betul. Hidrogen ni satu single. Hidrogen yang ini pun single. Cukup. Hidrogen ini pun single. Semua hidrogen semua jadi single. Semua ada single bond masing-masing. Dan semua single bond. Semua single bond. Melekat dengan siapa tu belakang kira. Yang penting dia jadi single bond hidrogen. Hidrogen pun settle. Apa lagi atom yang ada? Nitrogen. Nitrogen sepatutnya ada berapa bond guys? Nitrogen. 3. 3. Jadi kita tengok. Nitrogen ini ada 1, 2, 3. Betul? Dan last kali oksigen. Oksigen kena ada berapa bond? 2. 2. Jadi 1, 2 bond. Okay. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okey, cukup. So, lone pen-nya perlu lukis ke? Tidak perlu lukis lone pen-nya. Biarkan saja. Yang penting kamu tahu dia punya ni tadi. Jadi, dia punya tips tadi adalah CHON. 4, 1, 2, 3. Karbon 4, hidrogen 1, oksigen 2, nitrogen 3 bond dia. Itu bilangan bond dia. Okey. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba begini. Apa yang tidak kena di sana? What's wrong with that structure? What's wrong with that structure? Finn Tristan. Apa masalah dengan structure ini? C itu dia with hash. Yang problemnya dekat C kah dekat H? Dekat hash. Kenapa dengan H?
because kalau kita buat macam ini kan, the O dia cuma ada satu bond saja. Yes. Hidrogen pula terlebih pula kan. Patutnya satu, tiba-tiba ada dua. Betul. Okay, that means you know why it is like this, not like that one just now. Okay. Expanded dia settle. Okay, now kita tengok skeletal pula. Okay, skeletal. Okay. Sekarang tengok betul-betul lah skeletal. Saya ajar betul-betul ni. Ada 4 ni. Okay, ada 4 karbon kan. So ada 4 karbon. Kita mula dengan, okay, we always start with the carbon. So carbon adalah the center, the heart of organic chemistry. Kita start dengan karbon. So karbon ada 4. So saya akan start dengan, so kamu masih baru, ikut je lah. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. 1, 2, 3, 4. So kita mulakan dengan dot. Okay. And after that baru kita sambungkan dot-dot itu. 1, 2, 3, 4. Okay. Boleh guys? Kena begitu lah, kena bersegi ya. Dah boleh begini. Siapa? Dah boleh begini. 4 juga, tapi begitu. So kalau kita sambung macam mana? Bolehkah begitu? Tidak. Tidak boleh. Jangan buat begitu. Jangan mengaku AMN clan kalau kau buat begitu. Okay? Alright. So now, 4 sudah. Okay. Now guys, ini adalah karbon. Okay. Dalam skeletal, okay, ingat dalam skeletal punya syarat-syarat, kalau dia melibatkan karbon hidrogen saja, jangan tunjuk. Ini dia cakap apa? Nina. Dia bilang show only C skeleton. Okay. C dengan H atom are not shown. Kita tidak tunjuk karbon dan hidrogen. Tidak tunjuk langsung. Yang kita tunjuk adalah benda-benda lain seperti klorin, oksigen, nitrogen, apa-apa yang lain. Selain daripada karbon jangan tunjuk. Ini pun sudah beritahu di sini. Begini. Jangan buat begini. Tidak boleh. Okay. So, back to this. Oh no. Back to this. Okay. Jadi sekarang, kalau kita tengok pertama ni, ada 3H. Dah payah tunjuk sudah. Karbon yang kedua ni ada H1, ada nitrogen. NH2. Jadi macam mana? Okay, kita pun tarik naik N. Tengok betul-betul. Tarik naik N. Tarik naik N. Okay, dekat sini, dekat sini. Betul-betul lah. Dekat sini, H dia kena tunjuk sebab H itu bukan melekat dengan karbon. H itu melekat dengan nitrogen. Jadi kena tunjuk begini. N, H, 2. Faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Faham, sir. Sir, bolehkah tarik pergi bawah? NH2. Bolehkah? Tidak lawak, sir. Ya. Boleh tapi persoalannya bukan berarti tidak boleh. Berarti buruk bilang. Tidak boleh begitu. Okay. Sebab kita punya lukisan ni mesti masih lagi macam follow yang sebelum ini. Masih kalau boleh secantik mungkin, sejauh mungkin dia punya angle tu. Jangan tiba-tiba begini. Ni apa? Paku tindis. Dah boleh. Okay, padam. Alright. So kalau saya start daripada atas 1, 2, 3, 4. Boleh ke sir? Boleh? Boleh. Boleh. Tarik lebih bawah. Tidak ada masalah. Okay. Alright. So enough with that. Now, karbon seterusnya tiada masalah. Okay. Karbon yang last ni ada OH. So how do you do that? Ini karbon yang last ya by the way. Jadi mau tarik pergi mana? Tarik je pergi atas pun boleh, pergi kiri macam ni. Saya suka tarik dia begini. Alang-alang sambung OH. Okay. Saya mau tanya. Saya akan highlight satu part ni oren di sini oren. Okay, nampakkah oren ni? Okay. Nampak, sir. Soalan saya, Juhaida. Are you there, Juhaida? Yes, sir. Okay, Juhaida. Di sini ada karbon ke Juhaida? Yang saya highlight orange ni. Ada. 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 Jadi kalau di sini ada. Ada. Adakah tiada Juhaida?
Tiada. Tiada, sir. Oh. Kenapa kau ubah? 1, 2, Okay. 3, 4. Dia 1, 2. Betul. 1, 2, 3, 4. Masih ada kamu saya tengok video tu habis. Bagus. 1, 2, 3, 4. 4. Jadi di sini adalah bond. Bond ini ke sini O. Maksudnya di sini tiada karbon tau. Di sini karbonnya. Di sini karbonnya. Okay. Thank you, Joyda. Okay, sir. Alright. Boleh guys? Sama juga kalau saya tanya dekat bahagian sini nih. Di situ tiada karbon ya. Di situ tiada karbon. Di situ tiada karbon. Yang ada karbon dekat sini. Jadi 1, 2, 3, 4 karbon. Kalau sudah begini, ini maksudnya pergi dekat N sudah. Tiada karbon di sana. Boleh guys? Boleh, sir. Kita Boleh, tengok Sir. contoh. Ya? Ada soalan? Okey, tadi ni yang lurus-lurus. Sekarang kita yang skeletal. Skeletal pula. Yang ada begini, ada cyclic begini. Ini kita panggil cyclic. Ini dia bagi sudah skeletal. Transform pergi condense, transform pergi ni. So kalau saya lebih suka pergi jadikan di expanded dulu. Then you will know. So expanded. Persoalannya sekarang, berdasarkan tadi saya tanya pada Johaida tadi. Sekarang saya mau tanya Kiza. Kiza, Yes, sir. how many carbons in this structure? Total carbon. 5. 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Jadi kita pun buatlah 1, 2, 3, 4, 5. Tu, ini kita buat bond. Burukkah saya buat? Dapatlah. Sekejap saya buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya guys. Jangan tiba-tiba ada di sini pula begini. Nih. Tidak boleh ada begitu tiba-tiba. Sekejap. Tiba-tiba ada begini. That is not okay. Tidak boleh. Okay, now 5. And then okay. And then ini sambung kepada O, ini sambung kepada H. Settle? Is it okay now? Suhaimi? Suhaimi? Adakah struktur ini sudah betul? Suhaimi ni. Fahmi, ada Fahmi? Ada, sir. Okay, Fahmi. Okay, sudah struktur ni? Sudah settle? Belum. Kena tunjuk hidrogen lagi. Okay, very good. So di sini tambah 1. Cukup? Sini Belum. tambah 1. Belum lagi. Berapa karbon mau tambah? 2. 2. Okay. Kenapa 2? Sebab karbon ni dia kena ada 4 bond. Tak boleh Very tiga. good. So di sini tambah 1, 2 juga. 2. Ini tambah 1, 2. Ini tambah 1, 2. Cukup? Cukup. Betul? Karbon yang last tu terlebih 1. Yang last tu terlebih 1. Okay, very good. Anda peka nampaknya. So, begitulah strukturnya. Okay guys? Thank you Fahmi. Okay, now sekarang condensed. Saya ada soalan. Ya, ada. Yang O baru OH itu bahasa boleh kak kasih apa nih Cian? Tapi letak apa nih? Single bond di situ antara dong. Dapat letak single bond, maksudnya macam mana? Terus kasih gabung sih OH terus. Begini saja? Ya. Okay. Okay. Untuk expanded tidak boleh. Oh, oke sih. Kenapa tidak boleh agak-agak? Enggak tahu sih. Ada dalam nih. Bagus soalan kamu Nina. Expanded dia bagi tahu begini. Show, ini ya simple. Show all bonds. So sekarang nih, ini bond kan antara O dengan H kan. Dia bukan satu elemen. O tu OH satu elemen. Dia mesti O1, H1 kan. Jadi dia mesti ada bond. Dia tidak boleh tiba-tiba OH bergabung. Apa special sangat dia? Anda boleh. Dia mesti tunjuk juga. Okay? Okay sir, thank you. Okay, good. Okay, so now condense. Jadi condense-nya macam mana guys? Kan condense masih rapat-rapat kan? Adakah begini? 5.
Bolehkah begitu? Bolehkah begitu? Azni, bolehkah begitu Azni? Tidak, sir. Ini apa? Ini adalah sisik ikan. Tidak boleh. Jadi dia mesti kalau dalam cyclic dia mesti tunjuk semua balik. Cyclic adalah special, dia mesti tunjuk semua. Okay. Now, apa seterusnya? Okay. Ini mesti ada 2 H kan tadi? Karbon jadi CH2, 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 CH2 di bawah pun boleh. Yang ini macam mana? H tidak ada masalah mau tambah. Yang ini nah, karbon yang last nih. Kasih warna pink dia. Macam mana dengan karbon ini? How do you condense this? Guys, saya mau tulis. Sir, Yes. maybe kita tulis CH, then after that bracket OH. Bracket OH. Okay. Very good. Exactly. Okay. Tapi dekat nih, sebenarnya hujung nih. Okay, kalau dekat hujung kan hujung kan, bukannya dekat tengah-tengah macam ni tadi. Yang atas ni kan dia di tengah-tengah. Kalau kamu perasan, OH yang di ujung ni pun dia tidak letak bracket. Ini pun sebenarnya boleh juga kalau tidak letak bracket. Tidak ada masalah. If let's say CH OH pun boleh. Tidak ada masalah. Sebab dia bukan di tengah-tengah structure, dia di hujung structure. Faham ya, Fin? Faham, sir. Okay. So, ini pun boleh. Okay. Saya ada soalan lagi. Ya, silakan, Elvin. Yang H2 tu boleh letak di, tidak perlu ikut susunan dia kah? CH2 macam tu. Macam mana? Oh, maksud kamu mestikah dia? Okay, saya faham. Begini kah maksud kamu? Tidak semestinya kena begini, CH2 begitu? Gitu kah? Iya, sir. Okay, tidak semestinya. What matter here is bukannya CH2 tu. Yang matter adalah okay. In fact sebenarnya kalau kamu tulis macam ni salah. Okay, yang salahnya bukan CH2 tu. Yang salahnya adalah karbon ini sepatutnya pergi bond dengan siapa? Karbon. Jadi kalau kamu buat dia begini seolah-olah dia pergi H. So tidak boleh. So dalam lukisan itu, that's why kita mulakan dengan rangka C dulu sebaiknya. Okay. Begitulah ceritanya. Okay, sir. Thank you. Okay. Ini pun sebenarnya kalau kamu tidak mau begitu buruk kan, kamu boleh pergi atas H2. Okay. Boleh ya? Okay, yang penting H2. Yang penting H2 bukannya yang penting H2 bukannya begini. Saya takut kamu ada yang buat begini. Apa masalah dia tuh? Dia tidak boleh tiba-tiba 2H begitu. CH2. Okay. Saya rasa saya sudah sentuh apa-apa isu-isu dia. Okay, kita tengok yang last kali. Ataupun kamu rasa okay sudah? Shall we move on to the classification now? Bukan classification, Nina dulu. Classify carbon nih. Nina. Oh. Ada satu lagi, lupa saya. Macam ni. Tapi ini kamu sudah tengok kan contoh yang seperti ini. Kalau ada double bond O, dia akan tunjuk double bond O tu. Condense tunjuk, dalam skeletal pun tunjuk double bond. Okay. Multiple bond ya, multiple bond. Multiple ni apa? Multiple bahasa Melayu dia. Yang bukan single lah. Double, triple, semua kita tunjuk. Double bond C, double bond C kah, C double bond O kah, C triple bond C kah, kita tunjuk. Begitu, kita kena tunjuk dia. Hargailah yang double triple nih. Okay, macam ni kita tunjuk. Okay. 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 I think that's pretty much about it. Now, okay.
Untuk soalan lebih lanjut boleh tengok contoh ini. Ada dalam video sudah, nggak payah ulang. Now, kita mau pergi sini. Classification, pengkelasan karbon. Okay, kita start dengan karbon. Yang kita akan boleh classify adalah karbon dan hidrogen sebenarnya. Kita mulai dengan karbon dulu. Kita ada 4 class of carbon, iaitu primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay. Kalau macam mana mau jadi primary? Kalau dia melekat dengan satu karbon. Kalau secondary dia melekat dua karbon. Kalau tertiary dengan 3, kalau 4. Yalah, okay, begini. Jadi sekarang, okay. Astaga silap. Jadi sekarang kalau tengok yang ini, kita balik kepada soalan ini. Tengok structure ini. Sekarang saya mau panggil nama. Okay. Tarmizi. Tarmizi. Oh, yes, sir. Ya. Okay, Tarmizi. Soalannya adalah, what is the class of this carbon? Yang saya highlight nih. Yang pertama tuh. Ya, yang saya highlight nih. Yang pertama nih. 1. Bukan 1. Primary. Primary. Suka tikau 1. Ini adalah primary carbons. Okay. So this is primary carbons. Okay. Yang ini Tarmizi? Secondary. Secondary carbon. Yang seterusnya Tarmizi? Okay. Secondary. Secondary. Yang last kali Tarmizi? Itu primary. Primary. Very good. Okay, sir. Okay. Tiada tertiary di sini? Tiada lah kali. Tiada lah kali. Memang tiada. Jangan kali-kali. Memang tiada. Okay. Alright. Semua orang faham ya? Okay? Okay. Itu classification of carbon. Kita pergi pula seterusnya. Saya mau kasih up lagi. Up sedikit level itu. Okay. Saya mau tanya. Norel. Are you there, Norel? Yes, sir. Norel, dekat structure ini ada berapa tertiary carbon? Tertiary, kejap, sir. Ready yang lain? 1, 2, 3. 1, 2, tiada. Tiada? Kenapa tiada? Kejap. Sebab Yakin tiada? 1, 2. Ya macam tiada. Macam tiada. Mari kita cek ya Norel. Okay. Sekarang kamu guide saya. Ini kelas dia apa Norel? Secondary. Secondary. Yang ini? Itu secondary. Secondary. Yang ini? Secondary. Secondary. Yang ini? Yang ini? 1, 2, secondary. Secondary. Dan yang ini? Secondary. Secondary. Ya semuanya secondary. Ada 5 secondary. Tiada tertiary. Oke. Boleh ya? Thank you Norel. Oke. Now. Itu classification of carbon. Senang kan? Tengok sejak berapa karbon melekat dengan dia. Jangan peduli. Saya tidak peduli oksigen ke hidrogen. Yang saya peduli adalah karbon yang melekat. Nah kita tengok hidrogen pula. Depends on the carbon atoms that attach to dengan dia. Jadi dia bilang di sini class of hydrogen bergantung class of carbon. Kalau dia melekat dengan primary carbon maka dia primary hydrogen. Dia melekat dengan secondary carbon dia secondary hydrogen. Dia melekat dengan tertiary carbon dia tertiary hydrogen. Nah itu saja. Terus dia tanya di sini, ada yang dia tanya. Okay. Saya mau tanya nih. Oke, Nazifa. Are you there Nazifa? Yes, sir. Nazifa, nih dia tanya nih, kenapa tidak ada quaternary hydrogen? Sebab carbon cuma ada 4 bond. Oke, karbon cuma ada 4 bond. I don't know the experience. Kejap, sir. Bagi ayat kamu yang kamu faham, kenapa quaternary hydrogen tidak wujud? Sedangkan quaternary carbon ada. Bukankah class of hydrogen
berdasarkan class of carbon. Yes. Sorry, I don't know how to explain. You don't have to explain. Okay, siapa mau tolong dia? Anybody? Panggil di bawah ni. Because no H. Ya, siapa tu? Angelus Win, ya Win. Because there is no H There's no H. Di mana yang tiada H? in if dia kalau ada 4 apa itu karbon bond dia. Okay. Ini adalah karbon tu, quaternary carbon. This quaternary carbon ada 4 karbon, betul? Ya, sir. So kalau sudah melekat 4 karbon, where the is the No H? H. Tiada kan? Tiada ruang untuk H melekat dengan dia. So Ya, that's sir. why quaternary hydrogen tidak pernah wujud. Okay people. So now kita back to this. Okay. Saya panggil Sarina. Sarina ada? Ada, sir. Okay, Sarina, apa kelas of this? Oh, tidak apa ya. Senang sangat paling untuk kamu. Ada berapa? Dengar ya. Ada berapa primary hydrogen dalam structure yang ini? Ada 2. Jap. Laju. 2. 4. 4. Ya. Yakin Sarina? 4? Iya. Kita tengok Adakah okay, yang mana satu? Kamu cakap 4. Ini Salah, sir. 5. tertinggal. 1 betul? Itu primary. Ya. Primary. So ada 5 sebenarnya. Okay, good. Okay. Sarina, sekejap. Tersalang-alang. Sarina, yang ini dengan yang ini apa kelas dia? Tidak kelas. Betul. Jawapannya betul. Ini unclassified, tiada kelas sebab dia tidak melekat dengan karbon yang berkelas. So dia cuma ada kelas. Ingat je, dia punya konsep simple. Macam mana mau tahu kelas hidrogen? Dia tengok kelas on karbon. Kalau dia tidak melekat dengan karbon, tiada kelas lah. Okay, thank you Sarina. Okay, Shamira, Siti Shamira. Yes, sir. Okay, Shamira, ada berapa? How many secondary hydrogen in this structure? 3, sir. 3. Yakin 3? Kira ya? Ya, yakin. 1, 2, 3. Yang ini? Yang ini macam mana? Tidak kelas. Tiada kelas. So melekat dengan oksigen. Siapa suruh kan? Okay, thank you. Okay. Dan last kali mau panggil untuk ini. Structure ini. Vilna. Yes, sir. Ada berapa? Okay. Ada berapa hidrogen yang tidak berkelas di sini? Satu. Dan ada berapa primary hydrogen di sini? Tiada. Secondary? Sembilan. Oh, yakin lah? Siapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 9, betul. Dan last kali ada berapa tertiary hydrogen? Berapa? Tiada. Okey, good. Okey. Now, saya akan lukis suatu structure ni. Okay, thank you. Okay, sekarang ni kita tengok last kali di sini. Okay.
Kalau kamu perasan tadi, by the way, saya lupa tekankan. Kalau kamu perasan tadi, saya dapat, kamu nampak dengan mudah sebenarnya class of hydrogen and carbon tu bila kamu lukis dia secara expanded. Betul? Kalau dalam keadaan condense begini, susah sikit. So that is why skill pertama adalah kamu mesti pandai transform daripada condense pergi expanded ataupun skeletal pergi expanded. Apa-apa pergi expanded dulu, then baru kamu boleh tukar balik pergi condense ataupun pergi skeletal. Okay? Boleh guys? Dan ingat, expanded mesti tunjuk semua bond. Boleh mesti tunjuk semua bond ya. Jangan ada kamu cut short dia di sana. Okey. Okey, selesai 1.1, 1.2. Ada apa-apa soalan? Kita take 1 minute break sekejap. Sebelum saya pergi 1.3. Ada apa-apa soalan guys di sini? Mau tanya? Oh. Ada apa-apa soalan? Tiada, sir. Tiada ya. Student Malaysia semua faham, betul? Okay. Now, kita akan pergi 1.3. Okay. Kita masuk 1.3. Where is the notes? Where is the notes? Okay, saya mau tanya dulu sebelum kita pergi 1.3. Saya mau tanya dulu. Putri Shanina. Yes, sir. Are you there? Okay, ada berapa? Okay, sebelum tu. Ada berapa benda mau hafal ni? Okay. Okay. 1.3 classification organic compound. Okay, saya mau tanya, ada berapa functional group kita mau hafal ni? Shanina? Berapa? Sekejap. 11? Kak, kamu cakap sekejap? Sekejap. Tidak dengar. Okay, nanti saya balik dengan kamu. Kita sambung dulu sini. Okay, before that. Okay, 1.3 classification of organic compound. Pengkelasan organic compound ni. Okay. Kita boleh kelaskan organic compound berdasarkan dia punya functional group, kumpulan berfungsi. Jadi, at the end of this lesson, kamu mesti tahu apa itu functional group, boleh namakan dan kamu boleh kelaskan. Kalau dibagi satu structure yang besar, kamu boleh identify di mana dia punya functional group. Dan last kali, kamu mesti tahu pasangan kepada functional group adalah homolog series. Okay, dan juga general characteristic itu biasa-biasa saja. Dan last sekali, state the ability of carbon to form covalent, 4 covalent bonds. Itu nanti ada dalam ini juga. Okay. Alright, so functional group ataupun kumpulan berfungsi adalah ini dia, definition paling mudah. Okay. Atoms or group of atoms yang determine chemical properties of compound. Okay. So same functional group, same chemical reaction. Ini sudah kamu tengok dalam video. I don't want to repeat that. Okay. Ini pun sama. Homolog series pula, dia adalah series of compound yang ada sama functional group. Yang membezakan dia adalah satu member kepada member dalam satu homolog series adalah CH2 unit saja. Okay. Now, nama lain homolog series adalah class of compound. Okay, dengar betul-betul. Kita ada contohnya alkane. Nah, ini dia. Alkane. Alkane ini tiada functional group, tapi dia ada homolog series dia alkane namanya. Ataupun class of compound dia alkane. Okay. Homolog series yang kedua alkin dan seterusnya. Jadi kita sudah singkatkan macam ini. Ada 16 homolog series, 15 functional group. 16 tu ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So ada 16 semuanya di sini. Okay. Alright. Tapi cuma ada 15 functional group. Okay, now did you do your own table? Kamu ada buat table kamu sendiri? Kalau tengok di sini warna merah. Ada? Ada sih. Ada ya. Kalau boleh buat sendiri dan kalau boleh kamu tulis tangan sendiri dan kamu tampal sendiri di dinding dan tengok balik-balik so that you will remember. Okay? Ini adalah sebagai seorang organic chemist, ini adalah benda yang kamu kena hafal. So dalam intro ni semua memang untuk pengetahuan kamu ya guys, semester ini memang menghafal sejak kerja kamu.
Tidak ada sudah mengira. No calculation. Melainkan kira berapa bilangan hidrogen, berapa bilangan karbon, itu jangan kamu kena kira. Tapi yang lain semua kamu kena hafal. Oke. So 16, saya recap dengan lajunya ya. So alkene tiada functional group. Yang kedua alkin. Alkin karbon-karbon double bond. Iaitu asal nampak C dengan C double bond. Itu karbon-karbon double bond. Itu adalah alkin. Next, alkyne. Alkyne karbon-karbon triple bond. C triple bond C. Okay? Itu dia punya functional group. So kalau kamu kena suruh highlight, bulatkan begitulah. And then next, aromatic. Aromatic compound ataupun aromatic ni homolog series. Dia punya functional group adalah benzene ring. Asal kamu nampak struktur seperti ini. Ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada bulatan di tengah. Ring atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 3 berselang-seli begini. Nanti akan ada satu tajuk khas untuk aromatic ring ni. Okey, yang ada tajuk khas alkane, alkin, aromatic. Alkohol ada tajuk khas nanti. Okey, itu semua ada yang ada tajuk khas nantilah. Okey, seterusnya ada haloalken. Haloalken adalah gabungan halogen dan alken. Halogen. Jadi dia punya function group adalah halogen. Halogen tu macam biasa kamu kena tahu FCl-BrI. Jadi kamu nampak saja ada X di sana, ada fluorin kah, klorin kah, bromin kah, itu semua terus. Itu adalah haloalken, dia punya functional group. Dia punya homolog series, sorry. Alright. Next adalah alkohol. Functional groupnya adalah hydroxyl, OH. Okay. Macam yang tadi kamu tengok tu OH. And then amin, functional groupnya amino. Asal nampak N. Asal nampak N saja. Single bond N, sorry. Masih dapat nampak single bond N. C single bond N, terus amino. Okay. Yang ketiga, yang seterusnya, yang ke-8 sudah. Nitrile. Nitrile, cyano. Dia punya functional group namanya C triple bond N. Kalau single bond amino, triple bond cyano. Okay. Seterusnya, ether. Ether, dia punya functional group alkoxy, COC. Okay. Ketone, aldehyde, dua ni sama. Ketone aldehyde dia punya functional group sama karbonil. Beza dia adalah kalau ketone dia C double bond O, dekat dua-dua ujung dia C dengan C. Kalau aldehyde C double bond O, ujung dia H, itu saja. Biasanya ditulis CHO, CHO. Okay, macam nitrile tadi biasa ditulis CN. Kalau kamu CN begini maksudnya C triple bond N. Nanti kita tengok lebih lanjut kejap lagi. Dan lah sampailah habis nih guys. Okay, saya tidak mau ulang. Ini semua kamu sudah tengok dalam nih. Sekarang kita mau tes. Kamu nampak atau tidak? Nampak ke tidak? Aduh, mana sudah? This one. Okay. Nanti saya akan bagi sheet ini ya, untuk kamu buat latihan, dan saya akan bagi skema jawapannya untuk kamu double check jawapan kamu, oke? Dan nantilah. Mana tadi 1.3 ini kah? This one. Okay, I give you 5 minutes, nampak kah? I give you 5 minutes. Coba buat ni dulu. Arahannya adalah Oh my. Okay, pop quiz ya. Redraw the following compound and redraw, lukis semula compound ini. Ini menguji kamu punya skeletal juga nih. Lukis balik semua nih. Dan label semua functional group dan homolog series in bracket. Yang homolog series kamu kasih bracket. Yang functional group kamu kasih tulis namanya. Oke, mulakan sekarang. Mulakan dulu. Kejap lagi. Saya akan kembali kepada kamu. Saya bagi kamu 1 minute. 1 minute kah? Kamu lukis dulu lah sama-sama dengan saya. Lukis dulu nih. Ataupun ini kamu simpan. Saya bagi kamu satu soalan yang lebih simple. Ini kamu simpan dulu. Nanti saya bagi soalan nih.
Okay, saya bagi kamu yang simple dulu. Okay, lukis sekali dengan saya lah. Okay, tengok guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Sudah lukis 10. Okay. Okay. Okay guys. Kita mulakan dengan yang ini. Functional group dulu ya. Saya highlight dulu. Kalau saya highlight, saya mau tolong. Oke. Siapa ya? Siapa sebelum panggil? Maxilina. Maxilina. Maxilina ada. Jurin Naziha. Yes, sir. Okay, Jurin. Apa functional yang kamu nampak di sini? Sebut satu yang kamu nampak. Functional group kah, sir? Ya, functional group. Carbon double bond. Okay. Saya assume yang ini betul. So Yes. kita bulatkan dia. Ini cara kamu buat dah. Bulatkan dia. So labelkan dia carbon double bond. Nama homolog series dia? Alkene. Betul. Okay, thank you. Okay, seterusnya apa lagi yang ada? Siapa mau try? Mastura? Ya, sir. Okay, sebut satu Mastura yang kamu nampak. Carbon triple bond. Okay, saya assume yang ini. Betul? Ya. Okay. It's okay, Maxilina. Maxilina cakap internet dia problem, tidak apa. Carbon triple bond. So dia punya homolog series kita panggil apa, Mastura? Alkyne. Thank you. Next, Tua. Sebastian Tua. Oh, lama dah suara Tua. Tua. Sebut satu Tua. Benzene ring. Okay, benzene ring. Saya bulatkan ini ya, bulatkan semua ya, benzene ring. Okay, dia punya homolog series kita panggil sebagai aromatic. Okay. Next. Thank you, Tua. Next, Farah Hazira. Farah? Yes, sir. Okay, Farah, sebut satu Farah. Halogen. Bulatkan terus CL. So, nama Haloalkane. Yes. Haloalkane. Okay. Good. Thank you. Next, Naila. Yes, sir.
Sebut satu Naila. Carboxamide. Carboxamide. Yang mana satu? Tinggal 3 di sini. Mana satu? Saya Yang kasih. ada double bond pada oksigen. Oke, kita bulatkan. Nina, double bond O. Lepas tu pergi dekat N. Betul itu? Betul ya? Carboxamide. Ya. Oke. So nama homolog seriesnya adalah amide. Betul. Amide. Oke, ada lagi 2 nampaknya. Oke. Siapa lagi nih? IV. Oke, IV. Sebut satu IV. Yes, sir. Amino. Amino. Mau bulatkan yang mana IV? Double bond O atau N? Yang NH. Of course lah kan, soalan apa ni kan? So ni. N. Okay. Terus amino. Okay. Homolog series dia IV apa nama dia? Amide. Okay. And satu lagi, tinggal satu. Cody. Cody. Ya, Cody. Apa lagi satu? Ya. Hold on, sir. Ini kalau kita face to face nih kamu nih semua, siaplah saya panggil di depan, bulatkan. Tapi tidak dapat kan? Aduh. Aldehyde, sir. Apa dia? Aldehyde. Okay, saya bulatkan dulu. Okay. Oh ya. Okay, dia punya functional group nama dia apa dulu? Functional group namanya adalah Carboxyl. Carboxyl. Aldehyde. Hey, Carbonyl. Oh. Ya. Carbonyl bukan carboxyl. Ya, sorry. Carbonyl. Okay, nama functional group carbonyl. Okay. Okay, dia aldehyde ke keton nih? Keton? No, betul sudah aldehyde tadi. Aldehyde. Sorry, baru dicabar sedikit. Okay, actually dia aldehyde. Dia bukan keton. Kenapa? Tengok. Ini karbon, ini double bond O. Ini sini karbon kan? So this carbon here yang saya kasih merah nih. Okay. Dia baru ada berapa bond di sini kamu nampak? 1, 2, 3 kan? Maksudnya satu lagi bond yang tidak ditunjuk adalah hydrogen. Hydrogen. Oh. Yes, tidak ditunjuk. Okay, sir. Okay. Are we okay, guys? Saya harap kamu tidak lost ya. Okay, kita try satu lagi structure. Okay, sebelum saya bagi kamu soalan tadi. Okay. Mari kita lukis bersama-sama. Okay, tujak. 1, 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay, saya tarik. Okay. Oh, mantap. Okay.
Okay. Oh. Okay. Wow, okay. Dia punya clue di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 functional group sekarang. Okay. Siapa mau try? Yang pertama saya panggil. Saya, sir. Okay, Elvisia. Apa yang ada mula-mula? Ada Sino. Di mana? Yang N ni. Yang ada triple bond. Okay, very good. Sudah booking awal-awal lah. So this one is cyano. Okay. Nama functional group dia, nama homolog series dia adalah? Nitrile. Yes, nitrile. Nitrile. Okay, thank you. Okay. Next. Saya, sir. Ya. Karboksil. Karboksil. Di mana karboksil, Azni? Yang ada double bond O dengan OH tu. Okay, very good. Di sini. Ini baru karboksil. Kodi, ini karboksil kodi. Yang tadi itu karbon itu. Okay, nama functional group, nama homolog series dia? Carboxylic acid. Yes, ini adalah carboxylic acid. Okay. Alright. Okay. Seterusnya, next, siapa lagi mau try? Bisa. Yes, Meredith, Uyen. Carboxamide Carboxamide di mana, Meredith? yang ada nitrogen dengan oksigen. Yes, very good. Di bawah nih kan? Okay. Ya. Baguslah kelas kamu nih. Okay, next ini apa nama? Carboxamide. Okay, very good. Carboxamide. Okay. Nama homolog series dia adalah? Amide. Amide, betul. Okay. Wow. Okay. Kita sudah ada 3. Lagi tinggal 4 lagi. Okay. Next, siapa mau try? Misa. Okay, Erwin. Alkoxia. Alkoxi. Alkoxi. Yang mana satu alkoxi? Yang O tuh. Yang O. Ada Yang 2 O di single bond. sini. Ada O di Yang sini. single bond. Ada O di atas. Yang mana satu? Yang di atas. Yang di atas. Okay, very good. Ini adalah alkoxi. COC. Ataupun kamu boleh buatkan O saja begini. Single bond O2 itu adalah alkoxi. Alkoxi, okay. And then dia punya homolog series dia? Ether. Ether, yes. Ether. Alright, good. Okay. Lagi? Misa. Yes, Finn. The yang O with double bond tuh. Okay, O with double bond. What is this? Carbonyl. Very good. Carbonyl. And what is the name of homolog series? Aldehyde. Aha. You sure it's aldehyde? Okay. The way first, let me. Ketone. It's a ketone actually. Kenapa dia ketone, not aldehyde? Because dia tiada that one hydrogen. Hydrogen. Kita tengok ya. Okay. This is the carbon kan? Dekat sini dia bonded to another carbon. Dekat sini pun dia bonded to another carbon. Maksudnya dia sudah complete. Carbon, carbon. 2 bond di sini. Oh, maksudnya dia sudah 4 dan no hydrogen there for that particular carbon. Tiada hydrogen. That's why confirm dia adalah ketone. And satu lagi saya punya tips adalah ketone dia mesti di tengah-tengah rantaian, in the middle of the chain. Kalau aldehyde biasanya dekat hujung. Begini tiba-tiba di hujung sudah dia. Di hujung. Hujung tu hanya dia sama ada dia branch di atas ke di bawah, di tepi ke dia di hujung, at the end of the chain. Yang ini dia di tengah-tengah, berada di sepanjang jalan. Itu adalah ketone. Okay. Alright. And last but not least ada 2 lagi di situ. Anybody? Okay, Afizan. Yeah. Benzene ring, sir. You sure it's benzene ring? Jap.
Yes, Betul, benzene benzene. ring. Ah, Ya, ya. Yang last one tuh. Sir. last one nih, benzene ring. Yes. Oke. Jawapannya tidak, bukan benzene ring. Saya teruskan, bukan benzene ring. Nampak macam benzene ring, tapi bukan benzene ring. Kejap apa? Oke, sengaja diciptakan begitu. Kalau benzene ring, betul-betul lah. Kalau dia benzene ring, dia mesti ring, oke, satu lah. Ataupun dia mesti ada, nih, mesti 3 berselang-selip ini. 1, 2, 3. Ada 3 dalam tu. The thing is, yang ini ada berapa aja? Ada berapa Dua, aja nih? 2 aja. So, Ya. dia bukan benzene ring. Right. So, apakah dia sebenarnya? Double. Ya, apa? Karbon double bond ada 2. Yes, dia adalah satu di sini, satu di sini. Dia 2 benda berbeza. Bukan 2 benda yang sama. Yaitu, kita label sekali lah. Ini adalah karbon double bond. Ini sebenarnya karbon double bond. Ataupun nama homolog series dia apa? Alkin, sir. Yes, alkin. Ini sebenarnya ada alkin, ada 2 alkin di situ. Jadi kalau dia begini 1, 2, 3, okey. Ataupun 1, 2, 3. Jangan kisahlah, yang penting dia 3 double bond berselang-seli. Kita tidak panggil dia karbon double bond sudah. Ini tidak panggil karbon double bond, tidak boleh. Jangan tiba-tiba begitu, tidak boleh. Dia sudah jadi benzin sudah kalau begitu, benzene ring. Tapi kalau dia macam ni, alamak. Kalau dia macam ni, ini adalah karbon double bond. Bukan benzene ring. Okay, now. Last, saya mau tambah satu lagi. Apa ini, Aldre? Hello. Yes. Apa ini, Aldre? Satu susah. Oh, yang OH. CH. Functional group atau class of compounds? Functional group dia apa? Alkohol. Yeah. Hydroxyl. Hydroxyl. Homolog series dia adalah alkohol. Okay. So, saya akan bagi kamu dua inilah. Satu yang ini saya akan bagi nanti. This, okay. And satu lagi saya akan bagi yang Yang soalan tadi to classify. But before we end the session today, okay, saya mau tanya nih. Ini memerlukan ketajaman mata Anda semua ya, guys. Saya panggillah nama. Siapa mau? Sebelum saya tanya soal, saya panggil nama lah dulu. Siapa ya? Sebelum panggil langsung kali ini. Kamu sih belum panggil nih. Eddie ada Eddie? Yes, sir. Okay, Eddie. Now we're gonna classify the carbons here. Carbon. Okay, what is the class of carbon here, Eddie? Siapa? Saya highlight dulu. This one. Apa class of carbon ini? Mana, sir? Nah, yang saya highlight. Apakah? Oh. Apa class of carbon itu? Let's kuningkan lagi. Orange this one. What is the class of that carbon? Oh, primary. Apakah? Ini yang ini. Apa kelas dia? Primary class. Primary, betul. Yang sebelah dia? This one? Secondary. Secondary. This one?
Secondary. Secondary. Okay. Secondary. Secondary. Okay. This one? Secondary. Secondary. Yeah. Okay. Next, sebelah dia lagi. Tertiary. Tertiary. Okay. This one? Secondary. Huh? Next the answer. This one ah. Yang ada triple bond ni. Secondary. Secondary. Okay. Dan last kali yang ni. Ni je. Sampai sini je saya mau. Sebelah dia. Secondary. Secondary. Okay. Before that. Okay. Okay, Eddie. Daripada, okay. Let me just tell you some news. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang Eddie sudah tolong saya label ni. Kelas dia ni. Okay. Ada cuma 1, 2, 3, 4. 4 yang betul, 3 salah. Ada 3 yang salah, Eddie. Oh, no, sorry. Oh, sorry. Cuma ada 2 je betul, 5 salah. 5 yang salah, Eddie. Macam mana ni, Eddie? Agak-agak kamu, saya bagi kamu second chance. Yang mana yang betul ni? Mana yang salah? Yang tu first kali. Apa dia? Yang first. Yang first betul? Ya. Yeah. Okay. Yang first memang betul. Primary. Lepas tu satu lagi yang betul yang mana? Yang keempat. Yang keempat, yang ini? Yang dia connected sama tu NH2. Ini kah? Iya. Ataupun yang secondary kan yang tertiary? Secondary. Betul, ini adalah secondary. So kenapa yang lain salah? Apa yang salah? Sebab tu kasi yang connecting dengan si halogen tu unclassified kan? Okay. First kali, okay, bukan unclassified. Okay. First kali, mana-mana yang kita boleh classify. Okay. This one ya. Ini nota dia. Okay. Ina. Mana-mana yang multiple bond unclassified. Mana-mana yang ada double bond kah, triple bond kah, kita tidak boleh kelaskan dia. It's unclassified. So, based on that, yang ini karbon di sini, okay, dia ada double bond. C double bond C. So, dua-dua karbon yang double bond ini, dua-dua tidak classified. Okay. Dua-dua ini unclassified, tidak payah classified. Okay. Sama juga dengan karbon yang ini dengan karbon yang ini pun tidak classified. Sebab dia triple bond, lagilah tidak classified. However, karbon ini ada kelas tapi bukan tertiary. Kenapa dia ada kelas? Sebab dia single bond semuanya. Single. Tiada triple bond, double bond. Cuma dia bukan tertiary. Apa kelas dia sebenarnya? Siapa mau try? Apa kelas dia sebenarnya? Guys. Apa kelas dia sebenarnya? Secondary, sir. Secondary, betul. Dia bukan tertiary, dia secondary. Kenapa dia secondary bukan tertiary? Dia adalah secondary karbon, bukan tertiary. Kenapa? Sebab dia melekat kepada satu karbon di sini, satu karbon di sini. I don't care this carbon classified kan, unclassified kan. Yang penting saya dengan dia, yang penting dia ni dua ni single bond. Jadi yang ini karbon kan. Jadi tetaplah kira 1, 2. However, yang di bawah ni klorin, bukan karbon. Jadi kita tidak kira dia. Kita kira dua ini saja. That's why dia secondary, bukan tertiary. Okay, Eddie? Okay, sir. Thank you. Alright. Okay. So,
Okey, sekarang saya mau tanda satu lagi. Last nih, saya mau tanda ni nah. Saya kasih oren nih. Ini yang saya kasih oren. Oren. Okey. Apa class of this carbon? Miza. Miza Maisara. Yes, sir. Apa class of this carbon, Miza? Yang saya kasih oren nih. Sekejap. Tertiary? Yes, tertiary, betul. Ini adalah tertiary. Okay. Alright. Razli boleh jawab ke Razli? Mana Razli? Boleh, sir. Okay, Razli. Apa kelas karbon ini, Razli? Yang saya highlight sekarang nih. Yang saya kasih bulat nih. Apa kelas dia, Razli? Primary. Apa? Primary. Primary. Hampir Razli. Tapi sebenarnya Unclassified, sir. Unclassified. Kenapa dia unclassified? Sebab ada double bond. Yes, ada double bond. Asal ada double bond, unclassified. Okay, last Razlina. Si yang ini. Apa dia punya kelas? Tertiary. Betul, tertiary. Okay. Thank you. So, guys, that's all for today. Okay, nanti jawab soalan ini. Sekejap lagi saya post dekat kamu dalam grup WhatsApp. Jawab dan nanti saya rilis skema jawapan dia. Kamu tanda sendiri. Okay. Dan juga yang latihan ini saya akan bagi yang full ini. Nanti saya bagi skema jawapan dia juga. Saya akan bagi dekat WhatsApp saja. Okay. So before we end the session today, ada soalan mau tanya? Thank you so much guys. Ada soalan mau tanya? So kita sudah habiskan. By the way ya guys, hari ini kita sudah habiskan sampai mana? Sampai 1.3 sudah habis. Oke, so nanti ada tinggal 1.4, 5 dan 6. Oke, itu aja. Itu minggu depan. Video sudah dirilis. Tinggal tengok. Dan juga nota sudah ada. Ada dia punya latihan sudah. Oke, ada soalan mau tanya? Siapa yang sebelum panggil langsung? Ya, Ina? Ya. Kalau classification yang kalau dekat benzene ring tuh ya. Like ada yang ini? Ada paling hujung, but like just in between those two bonds or something. Yang macam mana? Like is it in the picture? No? Yeah. This one, yang ujung nih. Iya. Okay, kenapa? Kalau dia tanya classification kat situ, macam mana? Classification dia adalah alkin. Dia adalah alkin. Class of alcohol dia lah kan? Class of compound dia adalah alkin ataupun homolog series dia alkin sama. Class of compound Kalau dia unclassified ke primary, secondary. Oh, classification of carbon. Carbon kan? Iya. Sorry. Okay, yang inilah kita ambil contoh benzin terus lah kan. Okay, untuk karbon ini, all this carbon in benzene ring are apa? Unclassified. The same rule. Kenapa unclassified? Sebab semuanya, all of them are involved in double bond. So semua terlibat dengan double bond. So asal ada double bond, no matter to whom, kepada oksigen kah, kepada sesama karbon kah, they all are unclassified. Okay, macam ni kan, dia ada single bond sini, but then dia ada double bond di sini, so it's unclassified. This carbon ini single bond, tapi ini double bond pun unclassified. This pun sama. So mana-mana yang ada involved with double bond tetap unclassified. Those case.
Kalau yang macam yang ini pula, kalau yang macam ini pula, tengok, look at this carbon. These two unclassified. These two unclassified. But this carbon, okay, this carbon, tengok betul-betul. This carbon is what? Is it unclassified as well? No, sir. No, dia bukan unclassified. So apa kelas dia? Secondary. Secondary because dia single di sini, dia single di sini. It's single both ways. Jadi dia secondary. Boleh? Boleh, sir. Thank you, sir. Good. Okay. Ada lagi soalan? Tiada? Tiada, sir. Okay ya. Alright. Oh, Afizan ada? Tiada? Tiada, sir. Faham, sir. Okay. So, nanti saya akan bagi latihan untuk kamu kukuhkan lagi pemahaman kamu. So, let me just end the recordings first. Oh my. Okay. So, recording ini akan